أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما ربي يسر ولا تعسر يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sambung lagi pengajian kita pada kitab. Kita punya pengajian hari ini adalah Hidayatul Mustafid fil Ahkami Tajwid. Hidayatul Mustafid. Dia kitab berkaitan dengan tajwid. Dia kitab tajwid ni dia banyak. Kalau kita lihat sekarang ni banyak sangat kitab-kitab tajwid yang moden dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu kitab tajwid yang turas ataupun kitab lama lah, kitab-kitab kuning. Jadi inilah yang kita nak belajar hari ini. Kita nak belajar salah satu kitab ulama-ulama dahulu berkaitan dengan ilmu tajwid. Okey, jadi kalau kita lihat daripada bentuk pengajian moden, kebiasaan tajwid ini dia akan ceritakan dulu bagaimana sebutan huruf, sifat huruf, makhraj huruf dan sebagainya. Lepas tu barulah dia masuk kepada hukum-hukum dan sebagainya. Tetapi di dalam kitab Hidayatul Mustafid ini dia membuat berbeza daripada cara itulah. Dia membuat yang pertama sekali dia buat soal jawab. Seolah-olah ada orang yang bertanya dan musannif ataupun pengarang kitab menjawab. Itu salah satu bentuk dia. Dan kedua, tajuk-tajuk dia dimulakan daripada nun mati, dimulakan daripada bagaimana nak membaca isti'azah dan basmalah. Selepas tu dia terangkan apa itu hukum tajwid. Lepas tu dia masuk kepada hukum nun sakinah, nun mati dan seterusnya lah. Baru nanti hujung-hujung, nanti di dalam kitab ni bukan di awal lah, akan diceritakan sifat-sifat huruf. Nanti kita akan tengok lah. Jadi kita nak teruskan. Sebelum ni untuk tingkatan 2 dan tingkatan 1 kita dah sampai pada muka surat 14. Kita kan Ustaz dah suruh hafal matan dia. Matan pada fasal yang pertama. Ramai tak hafal. Jadi lepas kalau insya-Allah selesai PKP ni, kita nak tengok fasal pertama, fasal kedua dah kena dihafal lah. Okey. Matan-matan yang perlu dihafal. Okey, jadi kita nak terus kepada fasal yang kedua. Di dalam kitab Hidayatul Mustafid berkaitan dengan nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin, dia sebenarnya nun mati, ganti dia adalah tanwin, sama je. Macam tu. Boleh Okey. Jadi kita nak nun mati dan tanwin ni dia hukum dia bersamaan je. Dia pada hakikat dia sama je. Okey. Kita tengok pada matan ni, kita baca terus yang Jawi dia lah, tak perlu kita baca yang Arab dia. Yang Arab ni antum kena baca juga, antum kena hafal. Nanti bila ustaz tanya, ustaz nak jawab tu dalam bahasa Arab lah, tak nak dalam bahasa Melayu. Okey, soalan sin, soalan yang pertama, nun yang mati dan tanwin itu beberapa keadaan bagi keduanya. Okey, dia kata ada orang bertanya kepada musannif, pengarang kitab, seolah-olah lah ni nun mati dan tanwin. Tanwin ni apa? Yang nun mati yang kita tahu tu lah, huruf nun bertanda mati lah, yang bentuk bulat ataupun yang bentuk bulan sabit sengit sikit tu kan, macam lebih kurang ni lah, sini lah bentuk dia kan. Nun kan lebih kurang lah kan. Itulah nun yang bertanda mati. Ada lagi satu tanwin. Tanwin ni apa? Dua baris di atas, dua baris di bawah, dua baris di hadapan. Itu dipanggilkan tanwin. Tanwin. Kalau kita baca iqra muqaddam dulu tu, dua baris di atas alif macam mana sebutan dia? Alif baris dua atas an,
Lepas tu baris 2 atas ban. Macam tu lah lebih kurang. Pasal pun tak ingat juga. Okay. Jadi tanwin tu itulah dia. Dua baris tu lah. Dua baris atas, dua baris bawah, dua baris depan. Itu dipanggilkan tanwin. Okay. Nun mati lah. Jadi di dalam hukum tajwid ini adalah benda yang paling asas biasanya orang akan belajar lah. Jadi musannif pun bawa ni adalah antara tajuk yang pertama, tajuk yang nombor 2. Dia kata ada berapa keadaan, bermaksud ada berapa jenis hukum yang kita nak belajar di dalam bab yang kedua ni berkaitan dengan nun mati dan juga tanwin. Ada berapa? Sebab kalau kita tahu hukum tajwid ni dia besar. Dia banyak. Dia ada hukum mim mati, hukum alif lam, hukum ra dan sebagainya. Jadi mim mati dan sebagainya. Tapi untuk nun mati dan tanwin ni ada berapa? Ada berapa hukum yang ada dekat dalam di dalam tajuk nun mati dan juga tanwin. Mudah. Okey. Jadi musannif jawab jim. Jim tu jawapan lah. Bagi kedua dia maksudnya bagi nun mati dan juga bagi tanwin ni ada 4 keadaan. Okey. Bermaksud nun mati ada 4 keadaan, tanwin ada 4 keadaan. Di hukum dia sama je. Perbahasan dia sama je. Cuma membezakan pertemuan dengan huruf-huruf yang akan datang ni, nun mati kat depan ke tanwin yang kat depan. Tu dia. Okey. Jadi dia kata ada 4 keadaan. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab dan keempat ihfa. Ihfa ni dia ada ihfa hakiki, yang dimaksudkan sini ialah ihfa hakiki lah. Okay. Idgham ni dimasukkan dengan idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Izhar kat sini izhar khalqi, bukan izhar syafawi. Okay. Iqlab lah. Okay, boleh. Jadi kita buat satu ringkasan di dalam tajuk nun mati dan juga tanwin akan dibahaskan hanya 4 hukum. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ihfa. So jadi bila orang, kalau kita nanti pening-pening, balik nun mati dia balik kepada 4 ni je. Hukum ni saja. Dia tak akan kembali kepada hukum lain. Ini hukum asas dia. Okey, selesai. Habis itu kita terus ke soalan kedua. Apakah pengertian izhar pada bahasa dan istilah? Okey. Jadi dia nak memperbahas satu-satu pula sekarang ni. Dia nak memperbahaskan, tadi dia dah bagi tahu di dalam hukum nun mati dan juga tanwin ada 4 hukum. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ihfa. Sekarang ni dia nak memperbahaskan setiap satu daripada 4 ni. Dia nak terangkan. Dia nak terangkan yang pertama sekali berkaitan dengan izhar. Okay? Dia kata, apakah pengertian izhar daripada bahasa ataupun lughah dan pada istilah? Kalau kita nak mudah faham, okay, pada bahasa ni dengan makna kata kalau diterjemahkan, diterjemahkan daripada macam kita buka kamus. Kalau kita buka kamus, contoh book, contoh perkataan bahasa Inggeris book, kita buka kamus, kita akan jumpa book, buku. Macam tu. Itu dipanggilkan daripada bahasa. Tapi pada istilah, pada hakikat yang sebenar-benarnya dia nak cerita pasal apa ni, itu nanti itu dia ada perbahasan dia lah. Macam tu. Boleh. Jadi ada, kita bagi jawapan. Ada pun pada bahasa izhar ni, kalau kita buka kamus, dalam kamus kata apa, maka ialah menzahirkan dan menyatakan. Menzahirkan, menyatakan, itu dipanggilkan izhar. Sebab tu kalau kita tengok ada hukum zahir dan batin, dia balik kepada perkataan tu jugalah, menyatakan dan juga menzahirkan. Boleh. Boleh. Itulah dia. Itu daripada segi bahasa. Bermaksud kalau kita melihat, kalau kita buka kamus, kita cari perkataan izhar, dia akan keluar makna dia, iaitu
menzahirkan ataupun menyatakan. Boleh? Okay, habis itu. Itu kita letak tepi dulu. Itu daripada segi bahasa. Pergi dari segi bahasa ni untuk kita nak guna perkataan saja, untuk kita nak tahu saja. Daripada segi bahasa tak ada pening sangat. Kita nak tengok pula manakala pada istilah. Yang ini kita nak tahu. Ini yang kita nak tengok betul-betul apa yang sebenarnya izhar yang apa yang dimaksudkan izhar di dalam hukum nun mati dan juga tanwin. Apa yang dia nak? Kita tengok. Ialah mengeluarkan setiap huruf daripada tempat keluarnya, yang ini makhrajnya, tanpa dengung. Bermaksud macam ni. Kita buat kesimpulan mudah. Apabila nun mati, okay, nampak cuba bayangkan dalam pemikiran, tak ada whiteboard. Nun mati tu, dia selepas daripada huruf nun mati tu, ada huruf daripada huruf izhar yang kejap lagi dia akan bagi tahu ni, maka tak perlu dengung. Senang. Itu dia. Tak payah dengung. Maksudnya, contoh, kita buat perkataan an'amta. An'amta alaihim. Okay. Masing-masing kalau boleh buka Al-Quran dekat surah Al-Fatihah, cari an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat terakhir tu. Cari dekat perkataan an'amta. Kan nun mati tu selepas di huruf ain. Kan? Huruf ain ni adalah tergolong daripada huruf izhar. Jadi kita tak perlu nak dengungkan nak sebut pun susah. Tak perlu dengungkan nun tu. Perlu dijelaskan terus. An'am, nun tu disebut dengan jelas. An'amta. Nun jelas, huruf selepas tu pun disebut dengan jelas. Kalau tanwin pun sama. Tanwin tu tak perlu dengung, tidak perlu masuk kepada huruf selepas dia tu, tak payah. Jelaskan, maksudnya huruf selepas daripada tanwin ataupun nun mati tu disebut jelas, tidak ada perlu kepada dengung. Boleh? Kita buat secara ringkas je dulu. Sebab ini kebiasaannya tajwid ni, dia teori dia tak susah mana. Teori dia susah. Teori dia nak belajar tu boleh belajar macam tu, tapi kita tidak dapat praktik sebab kita kena baca Al-Quran lah. Kita kena jelas baca Al-Quran. Dan kita kena main soal-soal jawab baru kita dapat tahulah. Okey. Jadi nampak bermaksud apabila nun mati, huruf nun ada tanda mati, ataupun huruf apa-apa yang ada 2 baris di atas, 2 baris di bawah, ataupun 2 baris di hadapan, selepas daripada huruf tu ada huruf daripada golongan izhar ni, maka kita tidak perlu membaca dengan dengung. Selesai. Kita pergi ke soalan yang ketiga. Berapakah huruf izhar dan apakah hurufnya? Yang pertama, dia ada 2 soalan kat situ. Dia tanya yang pertama, berapakah huruf tu? Ada berapa? Maksudnya bila orang tanya kita berapa, kita bukan nak jawab nun, ain, hamzah. Tak, bukan. Itu bukan jawapan dia. Tapi bila orang tanya kepada kita, berapakah huruf tu, maksudnya kita kena jawab daripada angka nombor lah. Maksudnya ada 10 ke, 12 ke, 13 ke, 18 ke. Itu kita nak tengok. Jadi kita tengok, dia kata dekat sini, hurufnya, okey, dia jawab soalan yang pertama dulu. Berapa huruf izhar? Hurufnya ada 6. 6 je. 6 huruf. Lepas tu dia tanya soalan yang kedua. Dan apakah hurufnya? Kalau kita kata, lepas tu 6 tu, apa huruf tu? Macam tu. Dia jawab pula, iaitu hamzah. Hamzah tu kenal huruf hamzah? Ni budak-budak yang ni tingkatan 1, 2 ni tak kenal huruf hamzah. Kita kenakan pelempang. Lembut saya nak bagi. Sebab huruf hamzah pun tak kenal, kan? Jangan ngada-ngada. Sebab antum semua boleh mengaji Al-Quran dengan baik. So mesti antum kenal huruf hamzah tu macam mana. Seterusnya ha. Okey, ha yang bukan ha yang ada yang dalam cerita piramid tu. Saya kenal tu cikgu. Itu jin pakai toncit lah apalah kan. Itu
Itu bukan huruf ha macam tu, yang macam bentuk jim tu, bukan. Ini ha besar. Yang kedua ain, huruf ain. Ain. Yang ketiga ha. Ini baru ha yang tadi disebut tadi mula-mula tadi ha simpul tu. Yang kedua baru ha. Kalau kita yang anda belajar ha pedas, orang panggil ha pedas. Ni yang macam ada bentuk dia sama macam jim. Kalau dalam cerita piramid tu, dia sama macam kha. Cuma kha dia sama macam jim, cuma jim mata dia dekat tengah-tengah. Kha tu mata dia kat atas. Jim pakai tuncit lah apa kan. Jadi huruf macam tu lah untuk ha tu. Yang ke 1, 4, yang kelima ghain. Ghain tu yang macam bentuk ain yang ada titik kat atas. Yang terakhir kha. Kha ni huruf kha lah, yang macam ha, yang macam ha pedas tapi ada titik atas. Kenal lah tu semua huruf tu. Jadi bermaksud apabila nun mati ataupun tanwin, kita nampak 2 baris kat atas, 2 baris di bawah, tak kisahlah huruf apa pun. 2 baris di atas, 2 baris di bawah, 2 baris di depan. Selepas dia daripada golongan huruf ni, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, 6 ni huruf ni, maka tidak ada istilah nak dengung. Tak boleh. Haram. Haram. Sebab apa? Sebab hukum tajwid bukan macam tu. Hukum tajwid kata tidak perlu dengung. Jadi tak perlu dengung. Jangan nak ngada-ngada tiba-tiba tambah sengau ke apa-apa, tak payah. Okay. Habis itu jadi jelas. Jadi kata setengah ulama mengumpulkannya pada setiap huruf pertama setiap kalimah dalam separuh bait syair, maka disebutnya. Ulama dia nak bagi kita ni mudah hafal. Tengok, ulama ni nak bagi, bila kita hafal dalam pemikiran kita, so bila kita nak baca tu, kita lagi ingat, kita lebih mudah nak mengamalkan. Jadi ulama buat satu syair, setiap perkataan dia ada 6 perkataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perkataan ni. Jadi daripada 6 perkataan ni, huruf yang pertama daripada 6 perkataan ni semua daripada golongan huruf izhar. Kalau antum buat kitab, senang tengok. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Dia kata akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Akhi huruf alif, haka ha, ilman ain, hazahu ha, ghairu ghain, khasirin kha. Itu dalam satu syair. Kita hafal syair ni, senanglah kita nak faham lah. Okay, boleh? Habis itu. Okay, jadi kita ambil sikit-sikit dulu. Kita faham dulu 3 soalan yang dekat dalam kitab ni. Okay, dalam kitab ni ada 3 soalan. Kita baru baca 3 soalan daripada fasal yang kedua ni berkaitan dengan izhar. Tak habis lagi ni. Nanti dekat belakang disambung contoh-contoh pula. Tapi kita tahu dulu. Yang pertama, soalan pertama tadi dia kata apa? Dalam hukum nun mati dan juga tanwin ada 4 hukum je dalam tu. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Jelas. Habis. Soalan yang kedua dia nak cerita apa? Dia nak bagi tahu izhar ni daripada segi bahasa, kalau kita buka kamus, apa makna dia? Ataupun satu lagi, izhar ni apa yang sebenarnya dalam ilmu tajwid dia nak cerita. Dia akan bagi tahu. Dia dah bagi tahu dah tadi. Yang pertama, kalau kita buka kamus, kita akan melihat perkataan izhar ni dalam kamus dia nyatakan apa? Dia menyatakan dia memberi makna perkataan menyatakan dan menzahirkan. Kalau daripada istilah ilmu tajwid, ulama-ulama tajwid bagi nama izhar ni kerana apa? Kerana dia nak bagi tahu apa? Pada istilah dia ialah mengeluarkan setiap huruf daripada tempat keluarnya makhrajnya tanpa dengung. Dengan makna kata apa? Bila nun mati ataupun tanwin, selepas dia huruf daripada huruf izhar, maka sebutan ini tidak perlu didengungkan. Jelas. Yang ketiga, berapakah huruf dia? Huruf dia ada 6. Berapakah 6 tu? Hamzah, ha, ain, kha, ghain, lagi apa?
Ain, ain. Boleh? Okey. Jadi faham dulu 3 soalan tu, nanti kita sambung lagi. InsyaAllah. Boleh? Nanti kita tengok pula. Jadi antum boleh buka-buka balik Quran, cuba tengok. Oh, kalau nun mati, tanwin bertemu, ni ada tak jumpa hukum dia. Macam tu. Boleh? InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.